الحمد لله الذي كرمنا بنعمة الإيمان والإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد رسول المهدى ونعمة المهدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقوا الله لعلكم تفلحون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni mematuhi apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, daripada sekecil-sekecil urusan inilah urusan. Berbekalah untuk hari akhirat yang pasti akan tiba dan pasti akan datang. Sesungguhnya sebaik-baik alam itu adalah takwa. Takwalah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang beruntung. Selamat di dunia dan di hari akhirat. Pada hari ini kita merenung sepotong kepada Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Maksudnya, mereka kehendaki untuk memadamkan cahaya Allah Ta'ala dengan mulut-mulut mereka. Allah Ta'ala pasti menyempurnakan cahaya sekalipun dibenci oleh orang-orang yang kafir. Allah Ta'ala telah membenarkan janjinya kepada Rasulnya yang dikasihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan dakwah Islam yang bermula daripada kampung yang kecil yang tidak dikenali, yang berada di antara bukit-bukit dan padang pasir, menyampaikan Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Arab yang berakhlak seumpama akhlak tidak terima, bertuhankan nafsu, bertunjangkan kepada akal yang jahil. Maka dakwah Islam ini mula ditekan, dihina, dicaci, dibaki, terutama di kalangan pemimpin Allah ketika itu. Maka segala caci maki, tuduhan-tuduhan yang jahat
yang dikenakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam ini semuanya dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditambah lagi golongan ahli kitab yang menyelewengkan ajaran Nabi dan Rasul yang telah diutuskan kepada mereka, dalam keadaan mereka mengenali batas tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Taala, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad itu sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Maka golongan ahli kitab yang diceritakan berkenaan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di dalam Taurat, di dalam Injil, bukan saja menyelewengkan fakta yang mereka ketahui, bahkan mereka sanggup berkumpul, sanggup bersekongkol dengan golongan musyrikin Mekah untuk menghalang kerja-kerja Islam dan memadamkan cahaya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan saja gagal, bahkan cahaya Islam ini sampai di mana sampainya cahaya, sama ada di timur dan di barat. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan Islam, disempurnakan syariatnya, diwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi membenarkan bahawa agama Islam ini bukanlah agama yang dicipta oleh Muhammad, tetapi agama Islam ini agama Allah yang cahayanya tidak mati, cahayanya tidak padam dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat bani Israil tasusuhumul anbiya falamma khalaqa nabiyyun khalaqa an-nabiy fala nabiyyun ba'di wa antum khulafa atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Adalah Bani Israel itu yang menjadi pemimpin politik mereka di kalangan Nabi dan Rasul. Dan apabila melaluinya satu Nabi, maka didatangkan Nabi yang lain untuk memimpin itu. Maka tidak ada lagi Nabi dan Rasul lepas daripada itu. Dan kamulah yang akan meneruskan kerja-kerja itu, memimpin. Maka selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam diteruskan kerja-kerja Islam oleh para sahabat dan para tabi'in, sehingga kan Islam ini bukan sekadar berkembang di tanah bumi Arab, telah berjaya menyeberangi Selat Gibraltar, setelah menguasai dari Afrika, berkembang sehingga selatan Eropah, menjalar ke timur, menguasai Rom dan Parsi yang merupakan kerajaan yang hebat ketika itu, bahkan berkembang ke Nusantara, sehingga kita pada hari ini dapat merasai kelebihan Islam yang telah ditinggalkan kepada kita
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini menjadi bukti bahawa cahaya Islam ini tidak mampu dipadamkan oleh manusia. Tidak mampu dipadamkan oleh ahli kitab yang jahat. Tidak mampu dihalang oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin yang zalim. Kerana Islam ini bukannya agama manusia. Islam ini agama Allah yang pasti dipelihara syariatnya, dipelihara agamanya, seperti mana yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini, sekali lagi Islam berhadapan dengan mehnah dan ujian seumpama ini. Lahirnya golongan ahzab yang moden yang cuba untuk memadamkan cahaya Islam, yang bukan sahaja didasari oleh kuasa-kuasa barat, Amerika dan Eropah, tetapi yang lebih zalim dan lebih dahsyat daripada itu, dengan cara menunggang di antara pemimpin-pemimpin umat Islam untuk mengambil dan mematikan cahaya Islam, sama ada di tanah Arab ataupun di Nusantara. Mereka berjaya menjatuhkan kerajaan umat Islam, memfaraidkan tanah mereka, memecah belahkan umat Islam, seperti mana yang berlaku di Iraq, seperti mana yang berlaku di Suriah, seperti mana yang berlaku di negara Libya, dan beberapa lagi tanah air umat Islam. Yang bukan sekadar mereka menguasai negara umat Islam, mereka merampok hasil maksudnya dan memperkuliakan pemimpin-pemimpinnya. Mereka tidak mampu untuk menguasai dan mematikan cahaya Islam. Kerana itulah kita umat Islam mesti berbangga, mesti ada perasaan syukur. Ditanam di dalam hati kita satu darah sekalipun sebagai jihad untuk mempertahankan Islam yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala memberi peringatan, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahud wal ladzina asyraku. Kamu akan dapati, wahai Muhammad, orang yang paling jahat bermusuhan terhadap orang-orang yang beriman itu ialah di kalangan Yahudi dan di kalangan orang yang melakukan seperti ini. Golongan Yahudi dan orang yang melakukan seperti ini tidak pernah tidur, tidak pernah leka, tidak pernah hanyut, bahkan setiap inti dan setiap saat masa yang berlalu digunakan bagaimana untuk menjauhkan umat Islam daripada Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah umat ini meninggalkan ajaran Islam sedikit-sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan, la tattabi'anna sunan alladziina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law kana ahaduhum yaqulu fi dhabrin la daqaltu. Kamu akan mengikut kehendak dan kemauan, PE dan perangai orang sebelum daripada kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga cukup seorang saja di kalangan mereka masuk ke dalam ruang biawak, dan saya kamu akan suruh memasukinya secara beramai-ramai. Justru itu, sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita umat Islam yang insaf, yang sedar, yang masih mempunyai sekelumit iman, mestilah berpegang dengan ajaran Islam dan mempertahankan Islam ini di saat Islam sudah menghadapi dengan berbagai-bagai godaan dan halangan, cabaran yang telah diajarkan oleh musuh-musuh Islam.
sama ada di kalangan Yahudi, di kalangan Nasara, di kalangan orang yang melakukan sendiri, bahkan juga di kalangan mereka yang sanggup untuk menjadi tali baru kepada kufar di dalam menghapuskan cahaya Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dengan cara memfarakkan umat Islam, memecah belahkan umat Islam, bermula dengan perpecahan dalam kerangka ideologi yang ada, sehinggalah dalam masalah-masalah hukum haram, usul-usul hukum-hukum khilafiyah, tidaklah agenda ini melainkan untuk melemahkan umat Islam. Ada sebahagian umat Islam yang hanyut, ada di kalangan umat Islam yang sedar, lalu mereka kembali bersatu bagi mempertahankan Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Justru itu, tanamlah di dalam hati pemuda-pemuda kita, anak-anak kita, bahawa Islam itu sajalah yang dapat menyelamatkan manusia. Islam itulah yang mampu untuk membalikan kekuatan umat. Dan sekiranya umat Islam ini meninggalkan ajaran Islam, memperlekehkan syariatnya, maka tidak ada lagi azab di kalangan umat Islam ini. Bahkan mereka akan menjadi kepada umat dan kelompok manusia yang akan menjadi kuda tunggangan kepada musuh-musuh Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Katakanlah wahai Muhammad bahawa petunjuk Allah yang Islam itulah sebenar-benar petunjuk. Apakah kamu sanggup berpaling daripada petunjuk Allah semata-mata untuk meraihkan kehendak hawa nafsu mereka setelah datang kepada kamu kenyataan yang jelas? Sekiranya kamu berpaling daripada petunjuk Allah, nescaya kamu tidak akan dapat lagi pimpinan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل مرة ثانية كما قال الله تعالى في محكم كتابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba Allah, dari 5 hari ini sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan saya berpesan kepada diri kamu agar bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud,
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan setelah kamu menjadi di kalangan orang Islam. Malah pada hari yang penuh berkah, pada bulan Syaban yang penuh kemuliaan ini, kita menghitung dan mengakhiri pegangan masing-masing, amalan masing-masing, sebelum kita hisab dan dihitung pada hari yang telah dinyatakan dengan firman Allah Ta'ala, Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Hari yang tiada lagi memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak yang ramai, melainkan mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh jasa, hati yang penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpegang dengan syariat dan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita menjauhkan diri kita daripada pemikiran dan ajaran yang sesat yang mula menular di dalam masyarakat umat Islam pada hari ini. Sama ada yang dinamakan liberalisme, pragmatisme, pluralisme. Ini semua adalah pemikiran dan ajaran yang batil yang menjauhkan umat Islam daripada agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bukan sekadar memutuskan hubungan syariat, tetapi yang berpangkat daripada itu adalah bertujuan untuk merosakkan akidah yang telah disimpul mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini juga kita tidak lupa untuk mengulang salam dan salawat kepada junjungan kita yang telah membawa barakah dan rahmat, kerana perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya telah mendulang salam dan salawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucaplah kamu salam dan salawat ke atasnya dengan sebenar-benarnya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi wa sallam. Barang siapa yang bersalawat ke atasku kali salawat, nescaya Allah Ta'ala bersalawat ke atasnya dengan 10 kali salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat إنك أنت السميع الدعاء. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمستضعفين والمظلومين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم فرج شملهم وفرج جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من خلالك. يا قهار يا جبار يا منتقم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا الله يا الله. اللهم أنت الواحد الأحد الله فرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم المجاهدين في فلسطين والغزة ورفع وأرض فلسطين كلها. اللهم قوي عزائمهم وثبت أقدامهم. اللهم المجاهدين باليمن والسوري والشرق الاوسط كلها. اللهم انصر المجاهدين بالحل والصين وجنوب الحلم
والرجال ومالية وفي كل مكان يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم سلطان رحمة المكتفي بالله شاه، وأنزل عليه الرحمة وعلى سلطان ترنجانه سلطان نور الظاهرة، وعلى ولي الأهل تلك محمد إسماعيل ابن الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا اديته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تكسبون.